Yang pertama adalah pendahuluan. Tarian bermaksud pergerakan tangan, kaki, serta badan yang mengikut rentak dari sebuah lagu. Tarian merupakan sebuah unsur seni yang berasal dari pergerakan dan dilihat di bawah aspek kebudayaan. Tarian juga dapat dizahirkan melalui sebarang pergerakan yang dapat melambangkan sesuatu budaya masyarakat, dan pergerakan yang dilakukan pula adalah bagi menggambarkan jiwa dan perasaan manusia. Di Malaysia terdapat berbagai jenis tarian, iaitu tarian tradisional serta tarian moden dan tarian yang lain-lain. Tarian tradisional merupakan sebuah tarian yang merangkumi tarian daripada berbagai suku kaum yang berbeza serta menjadi wakil pada sebuah negeri. Meskipun tarian tradisional sudah ditelan zaman, namun ianya tetap dipersembahkan di majlis keramaian maupun dalam acara-acara kesenian. Seterusnya, tarian tradisional juga sering dipertunjukkan di dalam televisyen. Selain itu, antara tarian-tarian tradisional yang sering dipersembahkan di Malaysia adalah seperti tarian dari suku kaum Melayu, Iban, Cina, India, Sumazau, dan yang lain-lain. Namun, tarian tradisional yang sering dipersembahkan adalah tarian yang digabungkan daripada semua suku kaum yang terdapat di Malaysia, dan ianya juga adalah digelar sebagai tarian satu Malaysia. Tarian ini adalah bagi menunjukkan perpaduan serta keharmonian suku kaum yang tinggal di. Seterusnya adalah yang kedua, yaitu penyataan masalah. Tujuan utama projek ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti beberapa penyataan masalah yang timbul dalam kalangan masyarakat yang kurang tahu betapa penting untuk mengekalkan tarian tradisional di Malaysia. Hal ini karena ia merupakan peninggalan nenek moyang kita yang berharga, dan ianya patut dipelihara karena ia menunjukkan budaya suku kaum melalui berbagai jenis tarian dan berbagai jenis etnik. Projek kajian ini juga adalah bagi memberi kesedaran kepada masyarakat betapa harmoninya tinggal di sebuah negara yang berbilang kaum. Kerana di situ kita akan dapat mengetahui asal serta sejarah sesebuah kaum. Okey, untuk soalan yang seterusnya ialah mengenai soalan penyelidikan. Kumpulan kami telah menyediakan 3 jenis soalan penyelidikan, iaitu yang pertama, bagaimanakah cara untuk mempertahankan budaya seni satu Malaysia agar tidak ketinggalan zaman? Yang kedua, mengapakah kita perlu mempertahankan budaya seni satu Malaysia sehingga kini? Dan untuk yang ketiga pula ialah, apakah yang harus dilakukan oleh semua pihak untuk mempertahankan lagi seni budaya satu Malaysia di Malaysia? Okey, untuk bahagian ini pula iaitu mengenai objektif kajian. Kumpulan kami menyediakan 3 jenis objektif kajian, iaitu untuk menambahkan pengetahuan tentang tarian satu Malaysia dalam kalangan masyarakat Malaysia mengikut adat kaum masing-masing. Dan yang kedua pula, untuk memupuk minat generasi muda untuk mengetahui kekayaan khazanah negara yang terdapat di negara Malaysia, khususnya dalam seni tarian Malaysia. Dan untuk yang ketiga pula, untuk menyamai nilai-nilai patriotisme seperti kerjasama, saling membantu, bangga terhadap kaum dan bangsa sendiri dalam memperkenalkan seni budaya yang terdapat pada kaum masing-masing. Metodologi penyelidikan merupakan satu kaedah yang sesuai dan lebih efektif bagi menjawab segala persoalan dan permasalahan kajian mengenai kajian yang ingin dikaji. Dalam metodologi kajian, kami menggunakan 4 jenis perkara, iaitu reka bentuk kajian, instrumen kajian, kaedah pengumpulan data dan teknik penganalisis data. Reka bentuk kajian merupakan satu penyelidikan untuk mendapatkan data ataupun maklumat mengenai penyelidikan yang dijalankan. Dalam penyelidikan ini, penyelidik telah menggunakan 2 kaedah, iaitu kaedah kuantitatif dan kaedah kualitatif. Bagi instrumen kajian pula, penyelidik telah menggunakan kaedah borang soal selidik untuk mendapatkan data daripada responden. Pemilihan responden dipilih secara rawak. Untuk kaedah pengumpulan data, penyelidik telah menggunakan 2 kaedah, iaitu kaedah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan pengumpulan data daripada borang soal selidik, manakala data sekunder pula merupakan pengumpulan data daripada kajian-kajian yang lepas, iaitu melalui rujukan sumber internet. Untuk teknik penganalisis data, segala data yang telah diperolehi akan diproses dan dikumpul dengan menggunakan sistem WPS Spreadsheet 2016. Dengan menggunakan perisian tersebut, ia dapat menjimatkan masa penyelidik untuk menganalisis data yang telah diperolehi. Segala data yang diperolehi akan dibentang dalam bentuk jadual, graf bar dan catapai bagi memahami kajian tersebut dengan mudah. Penyelidik juga telah menggunakan skala Likert sebagai jawapan untuk menjawab soalan yang telah disediakan oleh penyelidik di dalam borang soal selidik tersebut. Skala Likert yang digunakan ialah sangat setuju, setuju, neutral, kurang setuju dan sangat tidak setuju. Bagi beberapa soalan yang lain, penyelidik juga telah menyediakan jawapan seperti ya, mungkin dan tidak. Bahagian analisis data. Dalam bahagian ini akan membincangkan beberapa keterangan yang terdapat dalam borang soal selidik kami. Salah satunya iaitu analisis tentang latar belakang responden. Untuk jantina,
Seramai 103 responden telah menjawab borang soal selidik ini, iaitu terdiri daripada 35 orang lelaki bersamaan dengan 34%, manakala untuk perempuan pula seramai 68 orang bersamaan dengan 66%. Seterusnya ialah umur. Menurut gambar rajah tersebut, terdapat golongan responden yang berumur antara 19 hingga 30 tahun, iaitu seramai 96 orang responden bersamaan dengan 93.2%. Manakala bagi golongan responden yang berumur 18 tahun ke bawah, seramai 5 orang, iaitu 4.9%. Untuk bahagian bangsa pula, saya hanya akan menerangkan mengenai responden bangsa yang paling tinggi dan yang paling rendah. Untuk responden yang berbangsa Melayu, ia seramai 30 orang bersamaan dengan 29.1%. Manakala untuk responden yang paling rendah, iaitu responden yang berbangsa Jawa dan Bisaya, ia memperolehi bilangan responden yang sama, iaitu 2 orang responden, bersamaan dengan 1.9%. Untuk bahagian yang kedua, saya akan membincangkan tentang faktor yang menyebabkan budaya seni tarian Satu Malaysia semakin dilupakan. Dalam bahagian ini, kami menggunakan skala Likert sebagai jawapan agar memudahkan para responden untuk menjawab borang soal selidik tersebut. Berdasarkan gambar rajah tersebut, seramai 54 orang ataupun 52.4% responden bersetuju bahawa faktor utama yang menyebabkan budaya seni tarian Satu Malaysia semakin dilupakan disebabkan oleh kekurangan pusat latihan. Dan untuk kurang setuju pula, seramai 6 orang responden bersamaan dengan 5.8%. Untuk pernyataan yang kedua pula, ramai responden bersetuju bahawa kurang galakan daripada ibu bapa juga menyebabkan faktor budaya seni tarian Satu Malaysia semakin dilupakan. Seramai 44 orang responden bersetuju bersamaan dengan 42.7%, dan hanya 5 orang responden yang memilih jawapan kurang setuju bersamaan dengan 4.8%. Seramai 52 orang responden ataupun 50.5% bersetuju dengan pernyataan yang ketiga, dan hanya 3 orang yang memilih kurang setuju bersamaan dengan 2.9% untuk pernyataan tersebut. Untuk pernyataan yang terakhir, seramai 44 orang bersetuju bersamaan dengan 42.7%. Untuk bahagian yang ketiga pula, ia akan membincangkan tentang mengapa kita perlu mempertahankan budaya seni tarian Satu Malaysia sehingga kini. Berdasarkan gambar rajah tersebut, kita dapat melihat bahawa ramai responden sangat setuju, iaitu seramai 69 orang responden bersamaan dengan 67% bahawa kita perlu mempertahankan budaya seni tarian Satu Malaysia sehingga kini, iaitu sebagai lambang atau identiti sesebuah kaum. Seterusnya, bagi pernyataan yang kedua pula, seramai 29 orang responden setuju, iaitu bersamaan dengan 28.1%. Seramai 38 orang responden bersamaan dengan 36.9% bersetuju. Bagi pernyataan yang terakhir, ramai responden memilih sangat setuju, seramai 65 orang bersamaan dengan 63.1%. Dan untuk kurang setuju pula, hanya seorang responden bersamaan dengan 1% yang memilih jawapan untuk pernyataan tersebut. Untuk bahagian yang keempat yang terdapat dalam borang soal selidik ini, iaitu cara untuk mempertahankan budaya seni tarian Satu Malaysia agar tidak ketinggalan zaman. Berdasarkan gambar rajah tersebut, seramai 62 orang responden sangat setuju, iaitu 60.1%, bahawa dengan cara menubuhkan kelab kebudayaan, ia dapat mempertahankan budaya seni tarian Satu Malaysia agar tidak ketinggalan zaman. Selain itu, sebanyak 44 orang responden bersetuju bersamaan dengan 42.7% agar pihak kerajaan ataupun swasta dapat mengadakan pameran atau pertandingan mengenai seni tarian yang terdapat di Malaysia. Kebanyakan responden memilih sangat setuju agar dapat mempromosikan tarian Satu Malaysia melalui media sosial, iaitu seramai 57 orang bersamaan dengan 55.3%. Untuk bahagian ini pula, penyelidik telah menyediakan soalan, iaitu adakah tarian Satu Malaysia dapat mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat? Penyelidik telah menyediakan 3 jawapan, iaitu ya, tidak ataupun mungkin. Kebanyakan responden menjawab ya berkenaan dengan soalan tersebut, iaitu seramai 88 orang, manakala untuk jawapan mungkin, hanya 15 orang responden yang memilih jawapan tersebut. Untuk bahagian yang keenam, penyelidik telah menyediakan soalan seperti berikut. Adakah generasi akan datang dapat
mengetahui lebih dalam mengenai tarian bagi sesebuah kaum yang terdapat di Malaysia. Berdasarkan gambar rajah tersebut, kebanyakan responden memilih ya untuk jawapan bagi soalan tersebut, iaitu sebanyak 97 orang, manakala untuk jawapan mungkin hanya 6 orang responden yang memilih jawapan untuk soalan tersebut. Bagi bahagian yang terakhir yang terdapat dalam borang soal sidik mengenai adakah responden faham mengenai perluasan budaya seni tari di Malaysia. Kebanyakan responden memberi respon yang positif mengenai soalan yang diajukan oleh penyelidik di dalam borang soal sidik tersebut. Rancangan dan pencarian. Kajian ini dilakukan di bawah tajuk seni, iaitu bertajuk Perluasan Pergerakan Budaya Seni Tarian 1 Malaysia untuk Penyatuan Antara Kaum di Malaysia. Kajian ini bertujuan untuk mempertahankan budaya seni agar tidak ketinggalan zaman dengan mengambil kira data-data yang diperolehi melalui borang soal sidik. Daripada kajian ini, proses analisis data telah dilakukan di mana responden mempunyai pilihan tersendiri, iaitu pengkaji menyediakan jawapan seperti sangat setuju, setuju, neutral, kurang setuju dan sangat tidak setuju untuk menanyakan faktor, sebab, cara, kefahaman mengenai tajuk dan 2 lagi soalan yang lain. Terdapat analisis data dalam faktor budaya seni tarian 1 Malaysia di dalam kajian yang dilakukan. Antaranya ialah faktor kekurangan pusat latihan, galakan ibu bapa, proses globalisasi semakin meningkat dan kemajuan teknologi maklumat yang ada sekarang ini. Seterusnya, sebab-sebab mengapa budaya seni tarian 1 Malaysia perlu dipertahankan ialah lambang atau identiti sebuah kaum. Responden bersetuju untuk mengekalkan kesinambungan tamadun yang terdahulu. Pengkaji juga amat bersetuju dengan pendapat responden bahawa budaya seni 1 Malaysia perlu dipertahankan untuk menunjukkan variasi jenis tarian yang terdapat di Malaysia. Samping itu, pengkaji juga menyatakan penyataan mengenai cara-cara mempertahankan budaya seni tarian 1 Malaysia, iaitu menubuhkan kelab kebudayaan, mengadakan program ataupun pertandingan mengenai tarian di Malaysia, juga mempromosikan tarian tradisional melalui media massa. Kebanyakan responden sangat setuju dengan cara ini untuk meningkatkan budaya seni tarian 1 Malaysia di mata dunia. Ramai yang sependapat bahawa tarian 1 Malaysia ini mengukuhkan perpaduan, dan terdapat juga setengah responden yang tidak pasti bahawa budaya seni tarian 1 Malaysia dapat mengukuhkan perpaduan kaum. Budaya seni tarian 1 Malaysia juga membantu generasi akan datang untuk mengenali lebih mendalam mengenai tarian sebuah kaum yang terdapat di Malaysia. Hampir semua responden yang bersetuju mengenai pernyataan ini. Dalam bahagian ini, pengkaji mendapati ramai responden memberi pendapat yang positif mengenai soalan yang dinyatakan. Hal ini menunjukkan bahawa mereka faham bahawa tajuk kajian pengkaji ialah penyebaran suatu budaya tarian kepada kaum lain untuk tujuan pengenalan kepada bangsa lain merupakan identiti sebuah kaum di Malaysia. Perluasan budaya sangat penting supaya tidak pupus, merupakan lambang dari sebuah negara dan sebagainya. Kesimpulan, secara keseluruhannya, kajian yang dilakukan ini adalah untuk membantu menimba ilmu pengetahuan tentang tarian 1 Malaysia dengan lebih mendalam. Oleh itu, kita perlulah sentiasa memelihara kesenian tarian 1 Malaysia dan kebudayaan suatu kaum dan bangsa dan sentiasa mengikuti pelbagai aktiviti yang melibatkan seni-seni tarian di Malaysia. Kesimpulannya, terdapat pelbagai jenis tarian di serata dunia di mana ia dapat menonjolkan kesenian dan kebudayaan suatu kaum atau bangsa itu di sebuah negara. Maka oleh sebab itu, kita perlulah menjaga kesenian tarian 1 Malaysia agar generasi akan datang dapat mengenali, mengetahui dan mempelajari tarian secara mendalam. Samping itu juga, tarian tradisional tidak akan dilupakan oleh masyarakat akan datang. Hal ini kerana pada era modernisasi, sikap manusia yang mengagungkan budaya barat menyebabkan tarian tradisional iaitu tarian 1 Malaysia semakin ditelan zaman. Dan hal ini menyebabkan golongan muda tidak lagi pandai untuk menarikan tarian tradisional seperti mana mereka menarikan tarian moden. Kesannya, tarian tradisional kian ditelan zaman dan kurang mendapat perhatian. Hal ini dapat dilihat apabila tarian tradisional yang ditarikan dalam satu majlis itu hanya ditarikan dalam majlis keramaian seperti majlis perkahwinan dan majlis-majlis kebudayaan. Oleh sebab itu, sebagai rakyat Malaysia, tarian 1 Malaysia ini menjadi tanggungjawab generasi muda untuk memperkembangkan tarian tradisional di mata dunia supaya ia dikenali sama ada dalam maupun di luar negara. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.